Okey, korang nampak tak ni? Saya pergi ke Mid Valley Mega Mall baru ni. Saya nak masuk kedai The Mission. Ada high risiko. So, saya dihalang untuk masuk ke premis The Mission Mid Valley Mega Mall. So, ini saya nak cerita kat korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Bagi korang yang baru masuk, baru tengok video saya kali ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan subscribe dan juga butang loceng di bawahnya. Kemudian bagi korang yang dah lama follow YouTube channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kerana follow saya dan subscribe saya, kerana support saya. InsyaAllah hari ni saya nak berkongsikan sebuah cerita di mana saya dihalang untuk masuk ke premis The Mission Mid Valley Mega Mall. Kisah dia yang tadi itulah, di mana saya scan MySejahtera saya, tetapi didapati saya punya risiko kat situ high. So saya dihalang. Jadi cerita dia, mula-mula saya nak pergi Mid Valley daripada tempat saya tempat saya duduk ni. Mula-mula niat saya nak pergi naik KTM daripada jalan KTM stesen KTM Petaling sana. Niat saya macam tu sebab saya tak nak meredah jam. Sebab saya baru habis kerja, balik kerja tu dah stres sebab kerja lah. And then saya tak nak lagi bertindan saya punya stres dengan stres jam. Start kereta saya nak parking dekat KTM. Tapi bila masa saya nak start engine tu, saya terfikir kalau saya pergi seorang-seorang pun bosan juga kan. Lebih baik saya bawa kawan, seronok sikit, ada teman borak. Jadi saya invite lah, saya jemput lah, saya ajak lah 2 orang kawan saya ni. Walaupun kawan saya ni bawah umur, belum lagi ambil SPM, mungkin tingkatan 4 macam tu. Yang pertama Afif dan yang kedua Hazim. Diorang ni memang suka berkawan dengan saya. Saya tak suka berkawan dengan diorang ni. Saya sebenarnya sangat terhutang budi lah dengan 2 brother ni, 2 kawan saya yang sengal ni. Tak ada, saya main-main je. Jangan ambil hati, okey? Okey, kisah dia, bila saya dah ajak dia, saya pun terfikir balik, daripada naik KTM pun saya rasa leceh juga naik KTM ni kan. Nanti pun bersesak-sesak dalam KTM tu, no point, sama je. So saya pun redah je jam. Bila saya pergi, so jam dia tak adalah teruk sangat, okey je, just nice. Jalan Kelang Lama kan. Jalan Kelang Lama sebenarnya kalau ikutkan memang sangat-sangat sibuk waktu petang. So kita orang sampai ngam-ngam waktu maghrib. And then sampai je saya ajak budak 2 orang ni pergi solat dekat Mid Valley. Lepas solat apa semua, and then saya pun ajak dia orang ke kedai The Mission lah. Bila masa saya kat The Mission tu, saya scan MySejahtera saya dah lama dah high risk ni. Sejak 2-3 hari lepas, macam itulah. Tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Kalau korang tahu macam mana nak buat, saya kena pergi klinik ke, nak kena swab test ke, atau apa ke, korang boleh tinggalkan komen di bawah, bagi pandangan korang. So bila saya scan MySejahtera saya dekat premis The Mission tu, brother yang jaga dekat pintu gerbang pintu The Mission tu nampak saya punya high risk ni. Dia kata, "Bang, tak boleh masuk ni bang, kau ikut SOP." So saya pun frust juga masa tu, rasa nak marah pun ada. Yelah, kita dah stres kerja, and then tempuh jam lagi. So bila tak dapat masuk memang stres lah. Tapi sebenarnya saya tak boleh lah nak marah dia. Tapi macam mana pun saya ternaik juga suara saya. Saya datang ni, saya nak beli barang, saya bukan nak tengok-tengok. Saya marah. Saya kalau abang tu tengok video saya, minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat nak tahan saya punya marah. Tapi tak apa. Masa tu saya rasa frust sangat. Frust sangat sebab saya tak boleh masuk kedai The Mission tu. So saya pun fikir balik. Terfikir macam pergi dekat kedai Heavy Norman ke kan. Lepas tu baru nak pergi tu saya terfikir balik, aku bawa 2 orang budak ni, apa gunanya kan. So saya bisik dengan dia, Afif, Hazim, kau pergi belikan aku punya iPhone. Dia pun setuju. So saya bagilah spek saya nak macam mana, and then dia pergi belikan.
Alhamdulillah. So inilah dia, saya dah dapat saya punya iPhone. Saya bukan nak unboxing ataupun nak review, just sekadar nak kongsi cerita sebab saya pun dah lama tak buat video. So saya tak ada konten apa sangat. Saya buat je video ni asal ada je, asal boleh je. So inilah dia iPhone saya dah guna dalam lebih kurang dalam 2 hari. So far apa yang saya pakai ni biasalah, kalau phone baru dia nak transfer data daripada phone lama ni ke dalam phone baru memang agak leceh lah. Mula-mula saya backup saya punya barang yang ada dekat dalam ni ke iCloud. Lepas tu iCloud macam biasalah dia bagi 5 gig je. Barang saya ada dalam ni lebih kurang 32 gig lah full. Sebab saya punya iPhone 7 ni 32 gig je. Sebab tu saya beli yang baru ni 128 gig. So bila saya upload ke iCloud tu, so iCloud tu dia biasalah dia bagi 5 gig je, mana cukup kan? Macam rasa terpaksa beli additional storage. Bila dah saya upload tu, saya backup 2-3 kali, asyik fail je sebab internet ke apa saya pun tak pastilah. Kemudian malam tu saya cuba nak relax kan, saya borak-borak dengan kawan saya. Lepas tu saya ternampak satu video kat YouTube, dia boleh backup ataupun restore menggunakan iTunes. Ya Allah, lupalah yang iPhone ni sebenarnya boleh guna iTunes untuk kita backup dan restore kita punya barang dalam tu. Sebabnya saya hampir dah berapa lama tak gunakan iTunes tu. Zaman saya mungkin pakai iPhone 6 macam tu lah. Memang lama sangat. Saya punya iPhone, dua-dua iPhone ni pun lebih kurang sama je dia punya setting, dia punya interface dia. Nampak? Sama. Kan? Sama. Sebab saya backup menggunakan iTunes lah. Sebiji dia backup dan restore sekali dalam tu. Walaupun saya tak ada apa konten pun nak berkongsi dengan anda, saya beli iPhone dan satu lagi saya beli audio mixer. Nanti saya tunjukkan macam mana. Nanti saya mungkin insyaAllah saya akan cuba buat video lah macam mana saya gunakan audio mixer ni untuk saya buat live streaming dan juga berborak dengan rakan-rakan ataupun saya buat audio podcast. Saya ada perancangan ke arah tu lah, nak buat podcast ataupun nak buat interview macam tu lah. Saya rasa cukup lah sekadar itu dulu. So saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat untuk korang. Jadi kalau korang tahu macam mana saya nak settlekan masalah saya punya MySejahtera high risk ni, korang boleh komen dekat bawah. Sebab saya betul-betul nak tahu, saya noob, tak tahu langsung macam mana nak bagi benda tu turun saya punya high risk, supaya kedai-kedai yang akan datang saya nak kunjung ni taklah dihalang. Okay, saya tak tahulah sebenarnya memang high risk ni memang tak boleh masuk premis ke atau macam mana. Saya pun tak tahu SOP dia. Korang punya pendapat dan pandangan sedikit sebanyak insyaAllah akan dapat membantu saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.